Aku nak something different. Anak muda nak something different. Anak muda sentiasa nakkan perubahan kan. Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke rancangan Hacks episod yang ke-27. So, Alhamdulillah, hari ni hari ke-17 kita berpuasa di bulan Ramadan. Jadi saya bawakan anda seorang tetamu yang kalau saya sebenarnya selalu cakap istimewa. Yang ni memang gila istimewa. Nak cakap gila pun takut Ramadan kan. Okay, kalau minggu lepas saya bawa KA, minggu ni saya bawa KJ. Okay, KJ, jemput kenalkan diri. Hai, Assalamualaikum. So, nama aku Khairul Jamain. So, umur 28 tahun. So, sekarang run company sendiri dan juga NGO. Nama NGO adalah Impactive Malaysia. Follow kat IG dan juga Cerita & So, misi kita orang mudah je, Cerita & iaitu untuk membangunkan komuniti anak muda dan juga menjadi brand local outdoor nombor 1 dekat Malaysia. Dan for the Impactive Malaysia, kita nak jadikan sebuah platform anak muda untuk mereka melakukan sesuatu kepada masyarakat. Anak muda melakukan sesuatu Yep. Okay, kita terus mula KJ. Boleh, tak ada masalah. Bila kau sebut anak muda melakukan sesuatu untuk masyarakat, aku rasa tertarik dengan ayat tu kan. Engkau nak reach sebanyak mana anak muda Malaysia untuk lakukan sesuatu untuk masyarakat? Wow, sebanyak mana sebenarnya dia bagi aku ada satu benda yang aku kena faham sebenarnya. Yalah, kita tak boleh nak mengubah negara. Kita bukan policy maker. Kita tak sampai kat policy maker. Tak, belum. Kita ya. Cuma bagi aku dia ada beberapa benda yang aku rasa macam mana sebelum kita nak ubah sesuatu yang lebih besar, kita kena ubah diri sendiri. Ataupun sebelum kau nak ubah benda yang kau tak boleh kontrol, kau kena ubah benda yang kau boleh kontrol. So aku akan start bermula dengan circle aku lah, sekeliling aku. Kenalan-kenalan, orang yang mengenali aku. So sebab tu kalau kebanyakannya aku banyak bagi motivate ataupun contoh kepada dekat YouTube aku, dekat IG dan sebagainya, supaya bukan hanya sekadar anak muda yang wah-wah, tapi anak muda yang kau kena do something untuk masyarakat sebenarnya. Kena ada value kan. Okay, bila kau kata kau nak macam ubah sesuatu, kita tak ada nak ubah semua kan. So kita kena ubah something pada diri anak muda tu kan. So apa benda yang paling kau nak pitch sekali during kau buat projek ni? Pada anak muda tu, apa benda yang kau bawa sebenarnya kat anak muda? Apa yang kau pitch banyak-banyak ni? Benda yang aku nak kita bukan nak ubah tapi kita nak anak muda tu faham. Okey, sebenarnya kau bukan hanya sekadar hidup kau, zaman muda kau bukan hanya sekadar untuk tapi kau perlu ada something untuk masyarakat. Sebab muda ni hanya sekali. Zaman muda lah ni untuk kita belajar banyak benda kan. So zaman muda lah untuk kita lalui pelbagai, untuk kita tempuhi macam-macam lah, jatuh bangun. And then sebab bila dah tua nanti dah ada anak, kau dah tak boleh nak buat sezaman muda, macam tenaga kau pada zaman muda kan. So aku nak diorang menghargai zaman muda diorang lah, especially untuk memfokuskan ataupun mengambil sedikit pengalaman kepada masyarakat sebenarnya. Aku macam bila mengenali KJ kan, dengan follow dia dekat IG kan, YouTube, memang sangat famous lah. Kalau dulu jumpa tengok macam tu je, sekarang dah wow. Macam nak terpelanting tu sebelah. Okay, jadi macam terfikirlah kan, untuk seorang KJ yang hari ni, apa yang menjadikan KJ adalah KJ yang hari ni? Maksudnya macam mana, apa yang menginstil KJ daripada zaman sekolah sehingga menjadi orang yang mempunyai satu jiwa yang sangat besar lah, yang aku boleh kata kan KJ kan. Sampai nak bawa orang lain pada jiwa yang sama besar macam kau, ataupun lebih besar daripada kau. Aku tak tahu apa aku akan mendapat segala pengalaman kehidupan aku melalui backpackers, melalui aku mengembara, travel. Sebab ada setengah orang mendapat pengalaman melalui pekerjaan, melalui orang kata family. Betul. Ataupun orang-orang sekeliling. Tapi aku mendapat pengalaman tu melalui aku travel dan juga mengenali bangsa ataupun budaya dan juga komuniti orang lain. So dekat situ yang membuatkan aku rasa macam yalah, dia yang menjadikan aku siapa diri aku sekarang. Tapi aku bersyukur bahawa zaman muda dan bodoh aku ni kan, yelah, muda kau nak cuba banyak benda. Betul. Kau akan buat banyak benda kan. Kau sebab aku seorang yang adventure. Kalau orang kata tak boleh buat, aku akan buat. Aku akan cuba melalui segala benda yang aku cuba lalui. So benda-benda tu yang menjadikan siapa diri aku sekarang. So dengan segala pengalaman tu, macam gagal bangun, jatuh bangunan. So benda tu yang membuatkan aku rasa aku lebih kuat dan
menjadikan siapa diri aku pada hari ini lah. Macam mana kau daripada zaman kau yang kau kata kau bodoh tu sampai kau boleh jadi macam nak bawa erti kepada masyarakat tu? Macam apa dia punya proses dia? Aku believe mesti ada proses yang berlaku kan. Okay. Sebelum aku keluar mengembara ni, aku rasa everything is wrong. Especially dekat Malaysia lah. Kita cakap dekat Malaysia, especially ni salah tu salah ni semua salah. Semua benda kita pandang salah. Semua benda kita rasa tak betul. Muda kau darah muda ni. Cerita darah muda. So kau rasa macam semua benda tak kena dekat mata kau. Betul. Kan? Patutnya kau kena jadi macam ni. Tapi bila aku start keluar, aku rasa lebih bersyukur. Aku rasa lebih appreciate bahawa sebenarnya Malaysia ni tak adalah teruk sangat kan sebenarnya. Sangat okey. Sebenarnya sangat okey compare dekat negara-negara yang aku pergi. Contoh kan, negara yang kau pergi? Cambodia, Vietnam, aku masuk kawasan-kawasan pedalaman yang illiterate pun tak ada. Memang Afrika, Kenya, Tanzania. Dahsyat. So benda-benda tu aku rasa macam aku tak menghargai lah kan. Macam okay, aku bagi contoh macam pendidikan lah. So dekat sini kita dapat pendidikan tu tak adalah secara percuma tapi secara murah. Beza dia budak-budak sekarang sama ada kau nak ponteng sekolah ke nak pergi ke tak nak nak pergi mendapat. Tapi dekat luar negara mereka harus mendapatkan pendidikan dengan cara yang susah, kena berjalan 5 km. Kaki tak ada kasut lagi. Tak ada kasut, hanya bawa botol air kan. Tu berjalan. So benda-benda tu aku rasa macam masa aku nampak benda tu aku menangis sebab bila aku flashback balik aku dulu. Aku flashback balik aku dulu. Aku rasa macam nitiskan air mata hanya kerana diriku. Dulu aku tak pernah menghargai soal pendidikan. Tapi bila aku sampai dekat sini, aku melihat sendiri, aku rasa aku rasa macam time tu aku bodoh lah kan. Sebab padahal negara lain susah untuk mendapatkan pendidikan, untuk keluar daripada kepompong kemiskinan. Tapi aku ponteng kelas lah apa benda ke. Sebab that's why aku percaya bahawa tak ada satu bangsa pun yang berjaya tanpa pendidikan lah. So kita berjaya macam aku, macam kau pun berjaya di mana kita berada sekarang ni adalah disebabkan pendidikan. Tanpa kita mendapat pendidikan, kita takkan berada di mana kita berada sekarang. So secara tak langsung kau memang nak tunjukkan yang volunteerism ni bukan tentang memberi je kan? Bukan. Bukan tentang memberi je, tapi ada satu benda yang kita nak instill, dan antaranya benda yang kau perjuangkan lah dalam bidang volunteerism yang kau buat ni dan kau perjuangkan ni adalah kau nak angkat nilai pendidikan tu. Betul. So aku macam selalulah tengok ramai je orang yang buat benda-benda volunteerism ni kan, KJ kan. Tapi kadang-kadang tapi aku taklah cakap dia orang bawa volunteerism tu kepada macam just beli barang and then habis one off kan. Tapi aku rasa macam menarik lah bila kau tunjukkan volunteerism tu bukan hanya sekitar itu kan. Apa pendapat kau? Betul. Salah satu benda yang aku nak tunjuk adalah volunteerism ni bukannya ada pada jalan A dan B, tapi dia ada C, D, E sampai Z lah. Sebab aku nak cakap satu benda adalah ni benda yang aku percayalah pada zaman mak bapak kita. Aku tak tahulah mak bapak kau, tapi mak bapak kita lebih kurang kot umur kan. Tapi maksud aku mak bapak aku bila zaman aku habis belajar, mak bapak aku akan cakap habis ni kerja kerajaan, kerja government, senang kahwin, nak buat loan, beli rumah, beli kereta, lebih apa orang panggil? Lebih confirm lah. Lebih confirm lah benda tu kan. Tapi sebab aku faham sebenarnya pada zaman ibu bapa kita, itu adalah pada zaman security. Di mana mereka memerlukan security pada masa tu. Susah nak dapat kerja, nak cari makan susah apa semua. Tapi pada zaman kita kan, kau aku ni, kita ada apa tu, kita dah dapat dah security tu daripada generasi yang lepas, iaitu generasi mak bapak kita. Tapi generasi kita sekarang ni, apa yang kita perlukan adalah freedom. Freedom ni bukan maksud wah kan. Ya betul. Tapi freedom ni maksud dia macam mana cara flexibility kau bekerja, timing kau bekerja, and then kau boleh keluar makan dekat mana-mana kan. So kau boleh pergi mana-mana. Bukan freedom yang tu lah, tapi freedom macam mana daily life kita kan, kehidupan kan. Dan aku rasa generasi akan datang dia dah ada security yang di-provide oleh mak bapak kita, dan dia dah ada freedom daripada flexibility cara kita bekerja tu. Dan apa yang diorang kekosongan tu adalah humanity. So sebab apa aku buat ni adalah aku nak tunjukkan pada
pada generasi akan datang ni bukan hanya sekadar memberi saja, tapi ada banyak jalan untuk kita bantu masyarakat yang memerlukan. Kalau kau tak boleh buat jalan ni, kau buat jalan ni. Sebab aku yakin mungkin 10 tahun 20 tahun akan datang, volunteerism ni akan jadi satu sektor ataupun satu benda yang dia macam YouTube lah. Kan dulu YouTube Mat je buat. Mat je, lepas tu tak ramai lah. Tapi sekarang macam semua orang nak jadi YouTuber, semua orang itu. So macam tu lah, nanti one day semua orang nak jadi volunteer. So macam secara tak langsung, daripada sisi lain yang jahatnya, aku macam terfikir macam adakah macam kerja volunteerism yang kita buat sekarang ni, dia macam tak bagi impact lah. Sebab tu macam makin lama makin bertambah pula kerja volunteerism yang nak kena buat. Macam tak, apa kesan pada benda-benda yang kita, orang-orang yang kita sentuh tu kan. Orang miskin takkan habis. Takkan ada satu negara pun dalam dunia ni yang tak ada orang miskin, tak ada orang makan rasuah dan sebagainya. Sebab yang membezakan dia sebuah negara tu sama ada banyak ataupun sikit. Itu yang membezakan. Bukannya negara contoh Norway, Sweden tak ada langsung orang yang rasuah, tak ada langsung orang miskin, tak ada. Tu semua omong kosong dia mustahil lah. Tapi bohong. Dia sempat ditambah. Tak, tapi itulah realiti. Sebab orang fikir, orang selalu comparekan Malaysia, kau tengok Sweden ni, kau tengok something yang macam tu lah kan. Tapi sebenarnya bila kau keluar travel, kau akan faham sebenarnya yang membezakan tu bukannya tak ada langsung, tapi sama ada banyak ataupun sikit. Itu yang membezakan sebuah negara ataupun sebuah komuniti. Betul. Dan juga generasi lah. Menarik. Pasal yang KJ kan, aku adalah lalu-lalu kau punya IG lah kan. Tertarik lah, banyak post-post yang tertarik. Tapi hari ni aku nak bawa satu post kau lah. Aku nak bacakan lah untuk semua penonton. Which is ayat kau adalah, aku tidak mampu membeli kehidupan dengan kekayaan, tetapi aku mampu membeli jiwa dengan pengharapan. Ingatlah, saat kau melakukan sesuatu dengan jiwa, maka penghargaannya adalah jiwa. Aku macam rasa tertarik-tarik waktu kau tulis, baca buku kau tulis ni. Mungkin kau boleh ceritakan sikit kot apa keadaan ni pada waktu ni, apa yang kau bayangkan? Aku rasa aku tulis tu waktu aku dekat Afrika. Aku rasa lah masa aku tulis tu waktu aku dekat Afrika. Sebab aku melihat kesusahan yang betul-betul susah, yang betul-betul yang macam ya Allah, dia yang macam kau okay, selalu kau tengok dekat dalam Google yang badan kecil kepala besar kan, selalu badan kecil kepala besar yang budak terbaring kan. Tapi it's real happen depan mata aku. Memang betul. Budak-budak pergi sekolah tak pakai kasut, lepas tu luka, lepas tu berkudis kan. Lepas tu yelah, kau rasa macam gila tu kan. Tapi time tu dalam masa sama, aku just seorang anak muda yang tak ada duit kan. Sebab zaman muda kita ada masa, kita ada tenaga tapi kita tak ada duit. That the zaman muda yang almost semua orang lah, kecuali kalau kau lahir dekat silver spoon lah kan. Itu different lah kan. Kau dah disuap everything kan. Tapi bila aku nampak kejadian tu, bila aku tengok benda tu, aku rasa macam aku tak mampu nak bagi dengan kekayaan. Aku tak mampu beri, tapi aku mampu bagi jiwa kau. Jiwa dengan pengharapan kan. Dengan apa yang aku cuba usahakan, apa yang aku buat. Dan aku rasa that time bila aku bagi sepenuhnya jiwa aku, dan dia punya balasan dia tu adalah jiwa juga. Apabila dia datang peluk kau, dia ucapan terima kasih. Dia punya perasaan tu. Dia perasaan tu kau macam mana? Dia akan rasa terbayar bila budak tu ucapkan terima kasih ataupun datang peluk kau. Time kau nak balik ni, dia berlari-lari dekat kau kan. Dia kejar kereta kau. Itu yang kau rasa macam that the moment yang tak semua orang lalui kan. Tu aku rasa macam dia hargai lah. Sebab tu lah dia kata situ yang pengharapan dia pun adalah jiwa juga. Ataupun balasan dia adalah jiwa juga. Mungkin kau boleh share kot, kau dah pergi macam-macam negara kan. Pada pendapat kau, analisa kau kan, apa yang sebenarnya masyarakat yang macam mereka ni sedang cari dan nak tuntut daripada kita-kita ni? Aku rasa dunia ni mempunyai luka yang sama. Kalau kau tanya aku, belah mana pun dunia tu kan. Sebab aku seorang backpacker, aku traveller. Aku bukannya pergi sebuah negara tu bukan hanya macam takat gambar pergi tempat ni dan aku balik. Tapi aku more tu tinggal dengan diorang. Aku masuk kawasan-kawasan pedalaman, duduk dengan diorang 2 minggu, sebulan, tolong diorang. Kalau diorang bercucuk tanam, akulah bercucuk tanam juga kan. Kalau diorang buat sama-sama. diorang berkebun, akulah tukang kebun dia kan. So sama. Aku
Sebab aku nak faham kehidupan diorang. Tapi aku rasa dunia ni mempunyai luka yang sama. Even aku pergi ke Sabah pun aku melihat benda yang sama. Benda yang sama aku melihat di Afrika. Yang dikatakan negara dunia ketiga whatever tu. Tapi bila kau pergi Sabah, it's the same thing yang berlaku. Kat negara kau kan. Iaitu kemiskinan, iaitu ekonomi lah, kemiskinan dan juga pendidikan. Tapi kau tak boleh catch up dua-dua. Kau tak boleh buat dua-dua. Kau hanya seorang KJ. Kau hanya seorang KJ je kan. Muda dan bodoh time tu kan. Bukan policy maker pula. Bukan policy maker. Tapi apa yang kau boleh buat adalah aku fokuskan kepada pendidikan. Sebab aku rasa pendidikan adalah satu senjata yang powerful lah untuk mengubah satu kehidupan ataupun komuniti. Aku pernah duduk dekat Sabah 6 bulan. Kalau siapa yang pernah pergi Sempurna pada tahun 2015, 2017 kan, kau akan nampak bila kau touchdown je dekat Pekan Sempurna tu, kau akan nampak macam ini Malaysia ke? Kau nampak sisi yang berbeza. Macam tak sangka kan. Tak sangka orang jual tepi jalan masih guna kariton. Kariton ni kalau Semenanjung kereta lembu ke apa? Kereta sorong. Oh, kereta sorong. Kereta sorong. Dia masih guna kereta sorong something. Untuk angkat benda-benda. Untuk angkat, untuk upah. So something yang macam tu yang kau rasa macam dekat Semenanjung tak ada weh. Dekat Semenanjung kau ada troli kan. Tapi dekat sana benda-benda macam tu. Aku rasa bagi akulah, aku rasa dalam volunteerism dia ada dua jenis orang. Satu orang yang dekat ground, satu orang yang memang duduk kat atas untuk buat macam paperwork and then pitching and something. Aku adalah orang yang dekat ground. So tapi aku rasa kau mungkin orang yang atas. Dua individu ni ataupun dua benda ni kena saling bersama. Sebab aku takkan berada di mana aku berada sekarang tanpa bantuan kawan-kawan aku, tim aku yang buat paperwork yang ni. Sebab aku tak pandai buat paperwork. Aku pandai cakap tapi aku tak pandai buat. Tapi kalau kau hantar aku dekat ground, aku boleh buat. Kalau kau hantar aku duduk dengan masyarakat tu untuk buat projek, aku boleh buat. Tapi kalau kau hantar aku untuk mesyuarat dekat orang atas, aku tak boleh buat. Aku jam. Aku awkward. Aku macam apa dong sembang ni? Oh, makan bihun dulu. Okay. Lepas tu tadi aku tertarik bila kau cerita bila kita buat kerja-kerja volunteerism kan, kita nak angkat nilai masyarakat kan, dia adalah satu proses yang bukan sekali je kan, kena buat banyak kali kan. Macam kau sendiri cerita kan, kau pitch untuk projek ni 5 tahun. Tapi apa yang berlaku kan kat dunia sekarang, kita sangat on media sosial, faham tak? Betul. So macam syarikat-syarikat yang kita nak pitch tu, of course dia nak tengok apa benda boleh datang kat dia dalam masa yang sekejap kan. Betul. Kau mungkin boleh cerita kot pengalaman kau ada apa. Aku lebih suka tengok benda-benda yang sustain, benda-benda yang tahan lama macam sekolah. Tapi sekolah tu bila kau bina, kau tak meletakkan itu sebagai penanda aras dah berjaya, tak. Kau nak dia sampai satu tahap dia menjadi macam social enterprise. Dia rolling sendiri. Sebab tu dalam sekolah anak laut yang kita orang cuba buat tu, dekat bawah sekolah tu ada kelong ikan. Tempat simpan menarik ya. Untuk dia orang jana balik sustain lah. Bukan semata-mata sekolah tapi bawah bukan. Sebab macam aku cakap lah, dia ekonomi, kemiskinan dan juga pendidikan. So dua tu kita orang cuba ni bawa sekali ya. Tapi macam cakap, dia akan ambil masa paling minimum 5 tahun untuk korang lihat perubahan tu, untuk korang tahu ini sebenarnya yang buat kan. Tapi tak ramai orang yang percaya benda tu. Tak, sebab orang suka benda yang macam terus nampak hasil. Kita orang masih mencari, kita orang still masih pitching sampai sekarang untuk benda tu bergerak. At the first adalah untuk bina dulu sekolah tu kan. Itu pun masih lagi, kita masih kumpul lagi dana. Sebab benda ni dia makan masa proses yang 10 tahun mungkin untuk boleh betul-betul dia berjaya. Satu, orang tak senang nak percaya lah. Betul. Yang kedua, orang tak senang nak bertahan pun kan. Betul. Maksudnya macam as for orang volunteerism tu pun, kau boleh bertahan sampai 5 tahun tu satu benda yang besar kan. Ada orang macam 3 bulan pun dah cukup kan. Apa yang menyebabkan kau macam pilih untuk bertahan? Apa kekuatan kau lah kau rasa soalan ni? Ini jalan hidup. Ini jalan ninja saya. Jalan ninja. Memang orang muda. Okay. Tak tahulah, tapi aku rasa ini adalah dari segi pengalaman yang aku tempuh, aku rasa ini adalah destinasi yang Tuhan dah meletakkan aku untuk kau be a part orang yang akan do something pada masyarakat, membangunkan komuniti ni, especially komuniti bajak laut lah, di Sempurna lah. Sebab mereka adalah sebuah komuniti yang sangat disisihkan, yang sangat orang tak pandang, orang tak tahu. Pergi Sempurna baru tahu ada bajak laut dekat Malaysia.
kan, tapi tak pernah diangkat kan, tak pernah disebut-sebut. So mungkin yalah, bila aku berjumpa diorang, aku duduk dengan diorang dulu, mungkin Tuhan dah meletakkan aku, okay, kau ini kerja kau. So aku rasa dia akan menjadi passion aku, dan dia jadi passion aku, dan dia akan menjadi satu benda yang aku perjuangkan lah. Sebab satu benda, one day aku pernah cakap kat isteri aku, aku pernah cakap dekat tim aku, sebenarnya aku nak jadi filantropi. So yalah, orang yang berjaya dalam perniagaan, apa yang aku usahakan, dan tapi dalam bahasa sama, orang yang memberi sesuatu kepada komuniti dan masyarakat untuk dibangunkan. Betul. Mungkin kau boleh cadangkan apa kita boleh macam mana kerja-kerja volunteerism ni boleh bermula sekecil daripada apa? Aku banyak kan dapat soalan ni sebenarnya. Macam mana nak ikut aku pergi ke Sempurna, nak ikut aku pergi buat kerja-kerja volunteer kan, semua. Tapi aku rasa minat saja tak cukup. Kau perlukan skill. Kau perlukan skill lah. Minat saja memang tak cukup. Sebab kalau kau minat saja, tak ada skill, kau akan menyusahkan aku dan juga menyusahkan orang lain lah. Betul. Based on experience aku, yes. Apa skill? Passion tu, yalah, kau punya skill bertukang ke, kau punya skill macam mana nak handle, communicate, ataupun skill video untuk kau shoot, something yang macam tu lah. So aku rasa macam passion je tak cukup. Nanti aku suruh kau buat ni. Nanti dia boleh. Tapi aku rasa dia boleh start dengan, dia boleh start dengan kau buat benda-benda di sekeliling kau dulu kan. Macam aku dulu, aku tak start terus Sabah, aku tak start terus pergi Afrika. Aku start dengan buku jalanan. Aku dekat Manjung, aku bagi orang baca buku secara percuma. Aku start benda yang kecil-kecil lah. So dari situ, the long way journey tu kau akan belajar kan. Aku tak akan berada di mana aku berada sekarang tanpa aku melalui fasa tu, journey tu. Permulaan proses tu. So dia bukan, yelah, dari 2012 sampai sekarang. So kan lama benda tu kan. Tapi it's a process yang menjadikan kau siapa diri kau hari ni. Dan bila kau tengok belakang, kau rasa macam, sebenarnya apa pengalaman yang kau face ni adalah bermakna dan memberi sesuatu pada masa hadapan. Walaupun mungkin kita rasa tak ada benda pun yang kita lalui, tapi sebenarnya dia mesti ada kan. Betul. Okay, pasal as for macam dah dekat hujung-hujung ni kan, KJ, dalam pada kau memberi kehidupan kepada banyak orang, sebenarnya kau sendiri pun mendapat kehidupan tu sendiri. Mungkin kau boleh cerita sikit kan? Dia yalah, satu ialah macam kita tolong orang, kita bagi sedikit harapan kan. Kita bukan Tuhan nak bagi kan. Kita bukan Tuhan, betul. Tapi sebenarnya dia pada masa yang sama, dia bagi aku rasa macam mana, dia bagi aku rasa yang macam aku cakap, betul, aku rasa aku hidup sebab kejayaan yang aku pegang, ataupun penanda aras kejayaan yang aku pegang tu, macam aku cakap tadi, adalah memberi sesuatu kepada masyarakat. Bukannya kereta mewah, rumah besar, bukan. Sebab bagi aku, definisi kejayaan aku adalah memberi sesuatu kepada masyarakat. So itu yang menghidupkan aku, itu yang menjadi penanda aras aku, kejayaan sebenar aku. Dan aku rasa hidup sederhana tu is the best hidup lah yang kau akan hidup. Sebab aku dah rasa tinggal dengan sesusah-susah manusia, dan aku pernah tinggal dengan semewah-mewah silver spoon kan. Tapi aku rasa macam sebenarnya ada pro and con lah. Sebenarnya kau hidup sederhana lah. Kau hidup sederhana, enjoy yourself, appreciate benda sekeliling kau. Sebab yalah, orang yang tak menghargai hal-hal kecil ni, dia takkan mampulah untuk menghargai hal-hal yang besar kan. So aku rasa benda tu lah, macam aku cakap tadi lah, dia kena rasa syukur kan. So susah kan, macam bila KJ cakap macam ramai orang mampu bersabar, tapi tak ramai orang mampu bersyukur kan. Sebab aku dah melalui proses tu. Aku dah melalui proses daripada zaman muda nak cuba semua benda, zaman pemberontakan, lepas tu zaman aku rasa macam circle aku je betul, pendapat aku je betul, pendapat orang lain salah semua. So aku dah lalui proses tu. So bila aku dah keluar daripada, aku rasa macam inilah kehidupan sebenar kan. If and only if bila seseorang tu berfikir, dia akan nampak lah. Betul. Sebab at the end of the day, diri kau versus diri kau je. Itu yang at the end of the day. Aku suka bila kau cakap diri kau versus diri kau. Kau tak perlu pun nak versus diri kau dengan orang lain kan.
aku tak kisah pun kalau orang tak suka aku. Okay. Tak betul sebab orang lain pun struggle nak suka diri dia sendiri. That the thing lah kan. Orang selalu complain pasal diri dia whatever, tapi aku sentiasa appreciate diri aku. Aku sentiasa percaya tentang diri aku. Appreciate diri before you nak appreciate orang lain. Kalau aku minta kau macam cerita pasal volunteerism in 3 words je, kau akan nak cakap kat semua orang ni volunteerism, apa volunteerism tu sebenarnya dalam 3 perkataan? 3 perkataan dia harapan lah. Harapan, lepas tu kehidupan dan kepuasan. Menarik. Dia macam pelik bila kau buat something tapi kau rasa aku tak dapat apa-apa. Tapi insyaAllah dia akan in return balik kepada kita ada satu kepuasan yang tak terbelikan, tak nak beli kat mana-mana. Betul, sebab ada setengah orang dia buat dan dia tak puas dan dia tak enjoy apa yang dia buat lah. Most of the people sekarang apa yang dia buat, dia kerja ataupun whatever lah, dia tak enjoy apa yang dia buat kan. Bukan passion dia, bukan tu. Tapi aku rasa yelah, macam mana kau nak ada pengharapan kat situ, macam mana kau nak rasa kehidupan kat situ, dan macam mana kau nak rasa kepuasan dekat situ kan. So bila kau appreciate everything, bila kau tahu apa yang kau nak dalam hidup kau akan dapat 3 benda. Betul. Aku macam dalam kepala aku terbayang-bayang, no wonder lah macam orang asyik sebut macam hablum minallah hablum minannas kan. Macam maksudnya word manusia tu memang tak boleh tinggal, dan orang kata kalau apa yang kita rasa kosong, keluarlah jumpa manusia kan. Betul. Dalam hidup kita ni tak boleh hidup kita dengan kita je, tapi ada orang lain kat sekeliling kita. Betul. Macam semua benda memang tak lari lah kan, benda-benda macam tu kan. Jadi kenapa kan hari ni aku bawa kan tajuk, aku bawa engkau lah sebenarnya kan, dengan tajuk volunteerism pada episod Hacks kan, pada tengah-tengah bulan Ramadan ni kan. Sebab apa? Sebab bulan Ramadan orang tak lari kan daripada nak kerja, buat kerja-kerja volunteerism. Tapi sebenarnya volunteerism ni harapan kehidupan dan kepuasan tu bukan ada kat bulan Ramadan je. Betul. Tapi kita akan carikan benda ni sepanjang kehidupan kita yang KJ, dan kita akan temukan lah insyaAllah. So jangan lupa teruskan spirit volunteerism ni walaupun bukan kat bulan Ramadan. Betul. Teruskan kat luar, dan aku believe KJ, kita buat kerja volunteerism ni bukan sebab nama kan, tapi sebuah kehidupan yang kita cari untuk diri kita juga. Betul. Dekat hujung-hujung ni apa kita punya hashtag? Okay, hashtag kita Aku risau aku tak ingat dah. tak, aku ingat hashtag kita adalah Hacks Adventure. Sebab itulah Al-Quran kata berjalanlah kan ke seluruh bumi, kita akan dapatkan something. Betul. Okay, jadi tu je. Jangan lupa subscribe ke semua channel TV Ikram. Kita ada kat mana tadi? Aku dah sebut tadi kan. Ada dekat mana? TV Ikram ada kat mana? Oh, TV Ikram ada dekat YouTube, kat Facebook, ada kat Instagram dan Twitter, dan yang terbaru ada dekat Spotify. Jadi insyaAllah terjumpa lagi KJ. Thank you for Han. Thank you Ikram sebab invite orang macam aku. Aduh, kau ni kopat daripada kita orang kot insyaAllah. Kopat daripada kau. Okay, jadi jumpa lagi next episode. Ramadan Mubarak. Bye. Assalamualaikum. Bersama membina masyarakat rahmat.